tentang penipuan ini. Bila kita sebut tentang penipuan ini, saya nak cerita tentang Hadi Awang ni sedikit sebelum kita cerita tentang MOU. Okay, kita cerita tentang MOU. Saya nak cerita tentang Tuan Guru Haji Hadi Awang yang membuat satu kenyataan di dalam muktamar penutup muktamar atau pembukaan. Muktamar PAS ni dia bagi satu ucapan panjang. Saya terpaksa dengar, tuan-tuan. Tak apalah, kita dengar je lah apa dia ucapkan tu kan. Dan ada satu ucapan tu dia kata Madani macam munafik di Madinah era awal Islam. Dia kata. Munafik munafik sebab dalam era awal Madinah dia ada golongan munafik tau. Golongan munafik yang kononnya Islam datang, kononnya apa orang kata mengaku diri mereka Islam tapi sebenarnya mereka munafik. Tapi saya nak cerita tentang golongan munafik zaman Nabi. Yang pertama, yang tahu munafik tu hanyalah ada 2 orang je. Ada 2 orang saja yang tahu siapa munafik di kalangan apa orang kata mereka yang berada di Madinah ni. Yang mana obvious tu memang obvious lah, yang menentang kan. Kan yang menentang obvious tu kita tahulah nama dia. Tetapi ada lain ramai yang sebenarnya hanya 2 orang yang tahu. Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua seorang sahabat nama dia Huzaifah Ibnu Yaman. Huzaifah ni dia menyimpan nama orang munafik. Dia menyimpan nama orang munafik. Sehingga pernah Umar Al-Khattab pernah datang pada Huzaifah. Huzaifah, ya apa dia? Aku nak tanya kau. Nama aku ada tak dalam senarai orang munafik ni? Huzaifah tengok dia. Kau ni biar betik soalan kau kan. Kau ni sahabat Nabi yang besar. Takkan nama kau ada dalam ni? Tak ada, aku tanya je. Dia kata. Aku tanya, ini sikap seorang sahabat takut-takut nama dia ada dalam senarai munafik. Tak ada lah. Lepas tu ada satu cerita kan. Umar ni dia akan tengok Huzaifah kalau orang meninggal, yang Islam lah. Dia pergi sembahyang ke tidak? Kalau dia tak pergi sembahyang, Umar tak pergi. Sebab dia takut orang tu orang munafik. Tapi bukan sebab dia tak pergi tu orang tu munafik. Tak. Kadang-kadang mungkin sebab dia ada urusan ke, dia sakit perut ke, kita tak tahu lah kan. Tapi Umar dia tengok. Kalau Huzaifah tak pergi, dia tak pergi. Poin cerita saya apa tuan-tuan? Even zaman itu pun hanya 2 orang je tahu. Nabi ni tak sewenang-wenang dan tak semudah-mudah nak memunafik dan mengkafirkan orang. Sebab pemunafik ni kafir tuan-tuan. Ada satu surah Al-Quran, satu ayat surah Al-Quran khas untuk orang-orang munafik. Ya ayyuhal munafikun. Orang munafik. Dan surah Al-Baqarah tu juga menyebut sepanjang surah tu adalah tentang orang munafik. Maksudnya even Rasulullah sendiri pun tak sewenang-wenangnya memanggil orang Islam itu munafik. Tetapi tuan-tuan, saya nak tunjuk. Hadi dikecam dakwa Madani macam munafik di Madinah era awal Islam. Pemuda Amanah mengutuk kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa pentadbiran kerajaan perpaduan seperti meneruskan agenda sebagaimana golongan munafik pada zaman awal di Madinah. Pemuda Amanah mengecam sekeras-kerasnya tindakan Hadi kerana mengeluarkan ucapan yang membentuk hasutan yang boleh menyebabkan tragedi memali berulang seperti mana amanat Hadi Awang di Banggul Peradong, kata setiausahanya Syahir Muhammad Shah. Pemuda Amanah juga menyeru sayap pemuda parti politik dalam Madani untuk membuat laporan polis berhubung dakwaan itu. Munafik merujuk kepada seorang secara terbuka menunjukkan dia seorang Muslim tetapi dalam jiwanya menolak Islam atau bertindak bertentangan dengan agama atau ketika berada di kalangan musuh Islam. Saya bukan cakap di tuan, saya bawa ucapan tersebut 49 minit 23 saat, tetapi saya ambil ucapan ke-26, lepas itu baru dia cakap tentang munafik itu. Tetapi saya nak bawa siapa sebenarnya munafik. Okay? Siapa sebenarnya munafik? Undang syariat. Okay, kita dengar tentang, dia sebut tentang apa? Tentang royalty. Yang mengamal dan pengamal dan penggubal undang-undang bukannya menghalang apatah lagi menghina. Cabaran kedua melalui sekatan ekonomi dan pentadbiran dengan cara merampas sumber negeri yang diperintah oleh PAS. Antaranya seperti membatalkan royalti petroleum Terengganu dan menafikan hak negeri Kelantan. Dia kata, okay, saya ulang. Dia kata, Tuan Guru, dia kata, sekatan ekonomi, inilah dia bukti munafiknya. Bagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah Madinah, bukti munafik. Bila melakukan sekatan ekonomi, iaitu membatalkan royalti minyak Kelantan dan juga Terengganu. Dia guna perkataan membatalkan royalti seolah-olah kerajaan Madani ini yang membatalkan royalti. Tuan-tuan, saya nak bawa satu berita yang bertulis, satu berita pada tahun 2021, tuan-tuan.
Berita 2021 yang disebut oleh Menteri Keuangan pada waktu itu disahkan oleh Menteri Undang-Undang. Siapa Menteri Undang-Undang zaman tahun 2021? Menteri Undang-Undang daripada PAS sendiri. Mengatakan tiada royalti petroleum untuk Kelantan, hanya wang ehsan sahaja. Tengku Zafrul, Menteri Keuangan, Tengku dan berita ini ada yang ingat ni, tengok dia pakai mask ni Berita ini bila tuan-tuan? Bulan 11 2021. Bulan 11 2021. Okey. Menteri Keuangan Tengku Datuk Zafrul berkata Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Ini seperti jawapan bertulis beliau di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum adalah di luar perairan negeri Kelantan. Okey. Ini bukan setakat untuk negeri Kelantan sahaja, tetapi ia juga disebut di dalam parlimen juga untuk negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Tidak ada satu menerima royalti. Menurut siapa yang mengatakan tak layak ni tuan-tuan? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tak layak? Adakah Azalina Osman yang mengatakan tak layak? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan mengatakan tidak layak? Adakah dikatakan tidak layak pada zaman ini, tuan-tuan? Atau dikatakan tidak layak itu sebenarnya pada bulan 11 tahun 2021, di mana PAS adalah sebahagian dari kerajaan pada waktu itu. Dan mereka bersetuju. Menteri Undang-Undangnya daripada PAS. Dan mereka bersetuju mengatakan bahawa Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri semenanjung Malaysia termasuk dan tertulis di dalam handset tidak layak mendapat royalti. Jadi mereka berhimpun baru-baru ini untuk apa? Soalan saya, siapa sebenarnya yang munafik? Bila masa mereka berkuasa, mereka buang perkataan tersebut. Mereka hilangkan perkataan tersebut. Mereka mengatakan tidak layak mendapat royalti dan sebagainya pada masa mereka berkuasa. Dan tidak ada siapa yang buat bising pada masa itu. Pimpinan PAS pun tidak ada masalah. Orang ini, orang itu pun tidak ada masalah. Semuanya tidak ada masalah pada waktu itu. Kerana apa? Kerana mereka berkuasa. Kerana mereka sedang memerintah pada waktu itu. Tak ada siapa yang menidakkan, menafikan apa yang disebut oleh Zafrul. Dan juga Menteri Undang-Undang pada waktu itu yang main, I remind you, siapa Menteri Undang-Undang pada waktu itu? Daripada mana, tuan-tuan? Daripada PAS. Jadi soalan saya, siapa yang munafik sebenarnya? Bila kau berkuasa, kau tarik semua hak. Bila kau tak berkuasa, kau tuduh kita yang ambil hak itu. Lepas tu kau tuduh kita pula munafik. Siapa yang munafik sebenarnya? Saya pernah berdebat dengan geng di dalam TikTok ni lah. Geng dalam TikTok ni. Geng yang kata, orang Kelantan lah. Dia kata, saya yakin, saya boleh. Saya tanya dia. Okey, berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada Petroleum Development Act 1974. Dia ingat kita ni tak tahu undang-undang lah. Saya kata, awak baca tak? Dengan Petroleum Development Act tu, apa orang kata, Emergency Ordinance No. 7. Baca tak Akta Wilayah 2012? Dia kata baca. Apa keputusannya? Dia kata 3 nautical mile ke atas tidak layak. Berapa nautical mile minyak di Kelantan dan juga Terengganu? Dia kata tak tahu. Macam mana kamu dikatakan pejuang royalti paling tinggi, paling besar, paling hebat? Kamu tak tahu. Tahukah kamu, tahun 2021 PAS sendiri kata Kelantan, Terengganu tak layak dapat royalti. Dia kata saya tak kisah, saya tak setuju. Kamu tahu tak? Saya tanya, saya tak kisah kamu setuju tak setuju. Dia kata saya tahu. Tapi dia orang dah sign agreement. Ya, agreement tu mengatakan Petroleum Development Act boleh memberi royalti kepada mana-mana negeri yang dijumpai minyak 3 nautical mile ke bawah. Contoh Sabah dan Sarawak. That's why Sabah Sarawak dapat royalti. Sebab minyak mereka 3 nautical mile ke bawah pun ada, 3 nautical mile ke atas pun ada. Yang atas tu tak dapat royalti. Tapi yang kat bawah ni dapat. Kelantan, Terengganu tak ada. Pahang tak ada. Kedah tak ada. Kedah memang tak ada lah. Sebab itu je. Undang-undangnya sebegitu dan mereka dah sign agreement setuju. Itu undang-undangnya. Dan disahkan sendiri oleh kabinet. Pada zaman bila? Bukan zaman Madani, tuan-tuan. Allah Maha Besar. Allah is great. Didedahkan zaman diorang memerintah. Soalan saya, siapa yang munafik ni sebenarnya? Hari ini cakap lain, esok cakap lain. Bila mereka berkuasa cakap lain. Bila mereka tak hilang kuasa cakap lain.
Bila mereka tak ada kuasa, yang bodoh je yang boleh faham, yang boleh akan terima cerita ni. Yang bodoh je. Oh, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita menentang orang yang menentang Islam sekarang ni. Ini yang kita layak. Kan? Di sini dia sebut tentang munafik. Sehinggalah menghalang kemenangan melalui demokrasi yang sah dan menafikan peruntukan bagi pembangkang. Semua ini seakan-akan menafikan peruntukan bagi pembangkang. Masa kamu jadi kerajaan, kamu pun menafikan peruntukan untuk pembangkang. Sehingga kena sign MOU. Dah lupa ke? agenda sebagaimana golongan munafik pada zaman awal Islam. Dia kata. Okay, saya ulang. Dari semua tu tadi, menafikan MOU, tak bagi royalty, itulah apa? Sebagaimana siapa? Sebagaimana golongan munafik pada zaman awal Islam. Sebagaimana golongan munafik pada zaman awal Islam dahulu. Saya akan buat satu video khas untuk react benda ni. Dia panjang. Kan dia ada cerita Ruwai Bid'ah sebagainya. Cuma saya nak tanya lah, siapa yang Ruwai Bid'ah? Siapa yang tak pandai mentadbir? Negeri mana yang mundur sekarang ni? Dia kata sebab MOU tak ada. MOU tak ada. Peruntukan kepada pembangkang tak ada. Baik. Saya bawa kepada cerita peruntukan kepada pembangkang dan siapa sebenarnya yang menipu. Okey. Keluarkan. PN tolak MOU peruntukan pembangkang. Pembangkang telah membuat ketetapan menolak MOU daripada kerajaan menurut berkaitan dengan peruntukan kepada ahli parlimen. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata keputusan itu berdasarkan pada 4 sebab. Pertama, dia kata ia bertentangan dengan perlembagaan, persekutuan, bertentangan dengan nilai budaya, moral, agama dan boleh ditafsirkan dan disalahguna sebagai mengongkong kebebasan. Kami telah menerima 2 set draft MOU daripada kerajaan berkaitan dengan peruntukan, iaitu di antara kerajaan Malaysia dan PN serta di antara kerajaan Malaysia dengan semua ahli parlimen PN. Bagaimanapun kami membuat ketetapan menolaknya kerana beberapa syarat dikenakan dikuatiri boleh menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Okay, dia kata, masa cerita, tengok perlembagaan ini kami tolak kerana dia boleh menghapuskan hak orang Melayu. Tuan-tuan, ini sebelum benda ini didedahkan. Sebelum benda ini didedahkan, saya tunjukkan pada tuan-tuan Memorandum of Understanding tersebut. Ini lampiran A, saya tunjuk. Okay, saya tak akan go through one by one lah. Tuan-tuan boleh pause, baca sendiri, pause, baca sendiri. Okay, saya dah baca dah. Okay, alright. Tempoh kuat kuasa. Okay. Okay, tempoh kuat kuasa ni tak penting sangat. Obligasi ahli parlimen. Okay, menambah baik kedudukan. Okay. Alright. Tuntutan. Okay, ni boleh baca sendiri. Okay, saya berhentikan lama sikit kat sini. Okay. Tujuan kebencian dan hasutan kebencian mengenai isu bangsa, agama dan raja-raja. Ahli parlimen tersebut mengakui mengisytihar bahawa perlembagaan Malaysia persekutuan dan di sistem demokrasi yang diamalkan Malaysia adalah berasaskan prinsip maruah dan kesaksamaan. Okey. Semua manusia dan semua rakyat Malaysia punya peranan untuk mempromosi dan menggalakkan penghormatan dan pematuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan juga agama. 2 kali agama kat sini. Ahli parlimen tersebut selanjutnya mengakui dan mengisytihar bahawa perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi adalah berdasarkan prinsip dilahirkan bebas dan sama dan saksama, bermaruah dan mempunyai hak asasi dan kebebasan tanpa sebarang perbezaan dari segi bangsa, warna kulit, etnik dan juga agama. Okay, so tuan-tuan boleh pause sendiri. Right. Obligasi kerajaan persekutuan. Right. Ketelusan dan ketidakrahsiaan perpakaian undang-undang. Okay. Ini adalah lampiran A. Ini adalah lampiran B. Di antara kerajaan Malaysia dan juga Perikatan Nasional. Okey. Mukadimah dia. Alright. Tuan-tuan boleh baca. Tempoh kuasa. Obligasi dia. Menambah baik kedudukan dan peranan ahli parlimen pembangkang yang berwibawa. Okey. Alright. Semak dan imbang. Yang ni